ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, kalau tengok dalam kitab Al-Muqtasar Ibnu Abi Jamrah, hadis tu yang ketiga tak silap saya. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi dia faham agama. Wa innama ilmu bita'allum. Dan Nabi kata, adapun ilmu itu kena mengaji, kena belajar. Alhamdulillah masjid Bakar Arang ni, dulu sana tuan-tuan, lama dah saya tak main masjid ni. Alhamdulillah tuan-tuan, tuan-tuan belajar ilmu ni kena berguru kan, kena berguru. Jangan baca kitab. Kalau baca kitab semata-mata, kalau kita dah ada basic tak apa. Kalau kita terus baca kitab, asyaitanu syaikhuhu, syaitan akan guru kita. Sebab tu ni Nabi kata, wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu ni kena berguru, kena mengaji, kena belajar. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dalam Sahih Bukhari tuan-tuan disebut, sesiapa yang menyediakan, memudahkan untuk belajar ilmu, maksud dia menyediakan jalan untuk belajar ilmu, sahalallahu tariqan ila jannah, Allah mudahkan kepada dia jalan masuk syurga. Alhamdulillah malam ni dibenarkan saya di Bakar Arang. Sebenarnya saya ceramah di Melaka, minta tauliah tuan-tuan. Alhamdulillah Mufti Melaka telah meluluskan tauliah saya untuk berceramah di Melaka. Alhamdulillah. Jadi saya dah dapat tauliah. Tauliah kita ni heran tuan-tuan, ustaz-ustaz ni dia tak selaras. Sepatutnya selaras lah. Saya tauliah Pulau Pinang ada, tauliah Selangor ada, tauliah Melaka ada, tauliah Kedah tak dapat. Heran tu. Sepatutnya sama kan, dapat satu tauliah sudah ha, tapi nak kena interview lagi, nak kena macam-macam. Saya sampai di Selangor tuan-tuan minta tauliah, mereka panggil saya ni interview 4 orang, mufti, timbalan mufti, ketua jabatan semua ni. Tuan-tuan tahu soalan pertama apa dia? Dia tak tanya ustaz nama apa, mereka tak kenal ustaz Allah khairi, sebab mereka tak pernah tengok YouTube. Saya TV tak pernah keluar, YouTube lah. Mereka tanya, ni ustaz saya nak tanya. Soalan pertama tuan-tuan tahu soalan apa? Ustaz tahlil baca? Soalan pertama, ustaz tahlil baca tak? Saya tahu pasal apa tanya. Saya buat lah tahlil, takut ustaz Wahabi. Tu soalan pertama di Selangor. Jagalah tuan-tuan, siapa tak buat tahlil pergi Selangor tak ada harapan nak dapat tauliah. Tu soalan pertama. Alhamdulillah dapat tauliah 4 tahun, sambung lagi 4 tahun sampai 2022 di Selangor lah. Tapi Kedah ni tak dapat. Aku heran lah, malam ni ceramah tak ada tauliah ni. Kalau mereka tangkap mampus tak ada tauliah ni. Tapi alhamdulillah malam ni tuan-tuan, kita nak sediakan ilmu pada tuan-tuan. Simple aja. Siapa yang memudahkan jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan untuk masuk syurga Allah. Apa saja ni tuan-tuan tengok ni, kamera-kamera yang ada ni, nampak macam biasa aja, tapi mereka menyediakan untuk satu dunia tengok. Ni dapat pahala cukup besar. Tuan-tuan menyediakan masjid ni, alhamdulillah saya tak pernah main
kan. Tapi ini lah kira masjid yang ada ni baru pertama kali mai lah. Tuan-tuan menyediakan tempat ni, alhamdulillah tuan-tuan. Kita doalah ahli jawatan kuasa masjid yang membenarkan ni ahli syurga semua, insya-Allah. Dan tuan-tuan yang datang ni, alhamdulillah semua ni ahli syurga. Kalau saya masuk syurga, tuan-tuan jangan lupa saya, tuan-tuan ahli syurga dah. Kalau saya masuk syurga, saya nak tarik tuan-tuan semua masuk syurga. Tapi kalau tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi. Saya mai pada Melaka semata-mata nak jumpa tuan-tuan untuk memberikan sedikit ilmu. Apa ilmu yang saya nak bagi pada malam ni? Simple aja. Tak mau cerita pasal Syria, sebab kita tahu dah nak kutip derma. Saya nak cerita tentang ayat Quran yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi. Apa ayat tu? Surah Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ni tuan-tuan, dia cerita apa? Pasal keluarga. Ada orang cerita, apa keluarga-keluarga ni, aku menikah tu lebih lama pada ustaz. Saya umur 50 tuan-tuan, kahwin hampir 26 tahun dah. Ada orang jumpa saya, aku ni menikah lama pada hang, duk cerita pasal keluarga buat apa. Rupanya tuan-tuan, bila kita cerita buat keluarga ni, kita akan rasa lagi sayang dengan isteri kita, anak-anak kita. Kakak akan lebih sayang lagi suami kita dan anak-anak kita. Malam ni nak cerita pasal keluarga. Cuba tuan-tuan tengok apa yang saya nak cerita. Dalam ayat ni kata apa? Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan bagi orang lelaki ni akan pasangan isteri dia. Pasangan isteri ni apa dah? Bersenang-senang dengan dia. Kemudian daripada dua pasangan suami isteri ni, mesti ada tuan-tuan keluarga tu mawaddah, kasih sayang, warahmah, belas kasihan. Keluarga kita ni kena ada ni. Pertama, mawaddah, warahmah. Mawaddah, kasih sayang. Rahmah tu ialah belas kasihan. Sebab tu saya nak cerita bab keluarga ni. Keluarga, kalau seorang dia tak kata keluarga. Keluarga mesti ada dua, pasangan lelaki, pasangan perempuan yang sah berkahwin. Sebab tu kita kena faham beza lelaki dengan perempuan ni. Saya nak cerita bab beza lelaki perempuan. Bagi orang kita ni kadang tak faham. Nikah sampai 26 tahun pun tak faham dia tu lelaki. Lelaki macam mana? Lelaki tuan-tuan disebut dalam Quran, Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Lelaki ni pemimpin. Lelaki dia kena jadi imam. Disebut ni Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Walaupun dia imam, makmum dia orang perempuan, tetapi Allah sebut dalam ayat yang lain, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalau kita mengaji bahasa Arab, hunna ni ialah orang perempuan. Orang perempuan, libasun dalam bahasa Arab ialah pakaian. Apa tujuan pakaian? Untuk tutup tubuh kita. Pakaian pakai kita tak nampak, ni dalam ni parut ada, kan, korap pun ada, kudir buta pun ada, tapi ditutup. Sebab itu kita kahwin tuan-tuan, isteri kita menutup aib kita. Hebat Ustaz Abdullah Khairi bukan kerana dia hebat, tapi kerana isteri dia tutup aib dia. Kemudian disebut wa antum libasul lahunna. Orang lelaki juga pakaian kepada pasangan dia yang perempuan. Sebab tu kakak hebat bukan kerana kakak hebat, kerana suami kita tutup aib kita. Masa kahwin kan, jangan tanya ni cutting 36, 26, 36. Oh, saya baru kahwin tuan-tuan, naik motor tuan-tuan, kereta tak mau beli. Naik motor, bini ni orang tahu kata peluk-peluk, kapok rapat. Saya naik motor slow 60 ya, sampai traffic light saya laju. Sebab apa? Ambil kesempatan masa lampu merah. Bila lampu merah saya beret, saya buat macam ni. Saya bini belaga, tum. Oi, syok orang tahu. Masa muda syok. Tak apa, bini kita kan. Tapi dah kahwin 26 tahun, bukan 36, 82. Tapi kenapa kita bahagia? Ni saya nak cerita ni. Bahagia bukan isteri cantik. Bahagia bukan suami handsome. Bahagia bukan anak ramai. Bahagia bukan rumah besar kak. Bahagia bukan duit banyak. Bahagia tu apa? Nanti saya cerita. Tuan-tuan nak dengar tak? Sampai kedua, boleh? Tuan-tuan boleh tunggu, tuan-tuan tunggu. Aku nak balik. Ni nak cerita ni tuan-tuan. Kita ni kena faham bagaimana yang kata lelaki dan perempuan. Lelaki tu imam. Sebab tu tuan-tuan yang ada di sini, tak kira lah umur berapa pun, kakak balik cek, makcik, bonda tolong cek. Orang lelaki ni bukan hadis Nabi, ni Melayu punya. Orang lelaki Melayu kena ada 5. Kakak balik cek, catik lelok, balik cek.
Yang pertama, boleh jadi imam solat. Ni, saya nak tanya kakak-kakak, bunda-bunda sekalian, suami kita boleh jadi imam tak? Ni, balik tanya ni. Bila jadi imam, maka baca Fatihah mesti betul. Nak jadi imam, Fatihah kena betul. Sebab apa? Ini wajib. Kalau Fatihah tak betul, tak sah salatnya. Boleh jadi imam. Ini penting tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh yang ada di sini, tolong Fatihah mesti bita'allum, kena berguru. Jangan baca dengan buku. Kalau baca buku dia tulis A-L-H-A-M. Tuan-tuan nak baca apa? Alham ke alham? Sebab tu kena berguru. Bila berguru, tuan-tuan, baru kita tahu macam mana makhraj huruf yang keluar. Bila baca betul, kita jadi imam confident. Sebab tu orang lelaki boleh jadi imam solat. Fatihah bagi betul. Ni ustaz ada di sini, Mahat Tafiz pun ada. Tolonglah tuan-tuan, kalau malu maghrib lepas asar datang jumpa ustaz. Ustaz dan saya nak berbetul Fatihah. Baca depan dia, tengok macam mana sebutan dia. Sebab saya cerita dalam YouTube, orang kata apa dia ulang. Benda yang ulang ni tuan-tuan kita ingat. Saya ingatlah 2006. Masa tu saya bawa orang haji 2006. Tuan-tuan kalau pi lah, tuan-tuan masuk daripada Babu Salam, Masjid Nabawi, masuk Babu Salam, tuan-tuan akan tengok tiang nombor 5, dia ada renda. Renda tu dia tulis had Masjid Nabawi. Banyak orang tak tahu. Had Masjid Nabawi lah Masjid Nabi asal. Dia tulis dalam bahasa Arab. Banyak orang pi tak tahu apa. Saya kalau pi saya tunjuk, tu Masjid Nabawi, had mula. Kadang-kadang Bangladesh pun tengok. Haram tak faham pun, sebab dia cakap Melayu. Dia tunjuk ni had, dia tulis had Masjid Nabi alaihi salam. Banyak orang tak tahu. Tiang nombor 5 daripada Babu Salam. Tuan-tuan tengok tiang nombor 5, jalan ke belakang. Tuan-tuan ada tengok tiang nombor 10. Macam mana nak tiang nombor 10? Tempat letak kasut. Tempat letak kasut dia tulis Asyarah 10. Bila 10, tuan-tuan tengok dekat tiang tu ada seorang tuan-tuan waliullah. Masa itulah. Sekarang ni dia dah meninggal lah. Sekarang ni anak murid dia. Waliullah ni namanya Syekh Ubaidillah, daripada Afghanistan. Umur dia 120 tahun masa tu. Yang hebat ni tuan-tuan, mata buta. Mata buta, tapi gigi penuh ni, bukan gigi palsu. Kita kalau 120, lama tak jumpa lah, tak ada apa dah pak. Ni 120 gigi elok ni. Janggut tersusun rapi, mata buka, berseri-seri wajah dia, tapi dia tak boleh bangun dah. Cuma duduk bersandar dengan papan rehai. Saya tengok tuan-tuan, daripada pukul 7 lepas subuh, anak murid dia ni 300 orang, lebih kurang macam ni lah. Anak murid dia ni akan baca Quran dekat dia, hafal. Yang hebat dia mata buta, umur 120, dia boleh kenal anak murid dah. Anak murid dia main, A'udzubillah Muhammad, dia boleh sebut nama. Tak itu orang ni main pula, khalas roh ta'al, main pula Bismillah Yusuf, dia boleh sebut. Sekali main seorang ni pula Najib, dia boleh sebut Najib. Minyak naik lagi malam ni. Marah mereka. Dah ada spontan tuan-tuan, tak kena mengenal dengan yang hidup dan yang mati. Dia boleh tahu, dia boleh kenal. Saya duduk belakang sudah tengok, uish, hebat Syekh ni. Anak murid 300 orang boleh tahu nama. Kita anak kita 6 orang pun tak kenal. Ni hang nama apa dah? Saya ingat tuan-tuan, Tok Guru Allahu Akbar, anak dia 18 orang main lari ni. Ni hang ni anak siapa ni? Dia boleh marah tuan-tuan. Hang ni anak siapa? Anak ayah. Anak yang mana dia kata? Yang nombor 16 tak tahu nama. Baru 16 orang. Tok Guru Haji Ahmad Tongsin, anak dia 18 orang. Sampai tak kenal anak. Ini anak murid boleh kenal. Bukan kenal dengan mata melihat, mata buta. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hatinya hebat. Dia dengar suara, dia boleh sebut nama. Saya kata hebat Tok Guru ni. Elok habis pukul 12, saya kesot berada belakang, duduk depan dia, nak ambil peluang nak baca Fatihah. Sebab tu wa innamal ilmu bita'allum, ilmu ni kena berguru, tambah-tambahlah Quran.
Berbetulkan Fatihah. Saya pergi sampai-sampai anak murid dia tak ada dah sebab nak solat lohak. Saya pun habis-habis, Assalamualaikum ya Syekh. Dia pun buat macam ni. Maksud dia tak kenal. Surah tak pernah dengar. Enta mine, kamu daripada mana? Ana min Malaysia. Malaysia qaribun Thailand, dia kata. Malaysia dekat Thailand. Rupanya mata buta tahu geografi tu. Saya pun Syekh ni hebat semula. Aina taskun? Kamu duduk mana? Di Malaysia. Arab ni kalau fa dia tak boleh sebut fa. Dia akan sebut ba. Jadi saya nak sebut Penang, saya akan sebut ana min Penang. Penang qaribul Qaddah, dia kata. Saya kata dahsyat dia ni. Penang dekat Kedah, dia kata. Ni bukan bohong ya tuan-tuan. Arab ni dia tak boleh sebut fa. Kalau fa dia sebut ba. Kalau polis dia sebut bolis. Kalau Penang dia sebut Binang. Kalau Padang Rengas dia sebut Badang Rengas. Kalau Pahang dia sebut Bahang. Kalau Perak tuan-tuan sebut sendirilah. Saya pun malu nak sebut. Lagi orang marah. Jadi dia pun nazaturid hang nak apa? Ya Syekh ana urid an aqra'ul Quran Fatihah faqat. Fatihah bas. Saya nak baca Fatihah saja. Fatihah. Nabda. Sila. Mula. Dia bagi saya baca. Kita pun masa tu tuan-tuan bukan pandai baca Melayu kan. Kita mengaji kan alif fathah, bukan alif fathah, alif di atas a dulu kan, alif bawah i, alif depan u, a i u. Sebenarnya mengaji Arab ba fathah ba kasrah bi, ba dhammah bu kan. Kita mengaji ba di atas ba. Sepatutnya ba fathah kita mengaji Arab baru boleh sebut ni sebut a, alif fathah, alif atas a. Sebenarnya alif fathah fathah a. Mengaji Melayu ba atas ba bawah bi, patutnya ba fathah ba kasrah bi, ba dhammah bu, ta fathah ta, babi buta. Tapi kita mengaji Melayu alif di atas a. Jadi bila duk mengaji alif di atas a, baca au pun jadi a. Bila aja dia pun nampak. Bang kata. Saya khatak, dia kata salah. Dalam hati aku baru salah dah, aku tomok orang tua ni cuma. Allah tuan-tuan geram tu, kena menampak tu. Cuba tuan-tuan bayang kita mengaji kena menampak macam mana. Tak mai dah. Tera tak kena menampak, derekah pun tak mai dah. Kan ni kena menampak ni. Sebab dia mata buta, dia akan pegang ni raba mulut saya. Dia kata laisa hadza khata, hadza lahjah Malawi, yang ni melajah Melayu dia kata. Arabiah saya tak boleh ubah. Umur 40 tuan-tuan nak ubah macam mana? Dia pegang lidah, dia tarik. Saya aku tomok tuan-tuan ni. Tapi sabar ngaji abang, pakcik sabar pakcik. Kalau tak sabar makcik, abang kita bangun, dia buat pi tandas, lepas tu dia belah balik terus. Ni sabar. Hari pertama a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hari pertamanya habis khalas dia kata. Roh dia halau balik. Roh dia kata buqra jihana istanni. Esok hang mai pula aku tunggu. Dalam hati taubat aku tak mai dah. Dalam hati ni. Tapi saya pi juga. Sebelum saya balik dia tanya, ismuke, nama apa? Abdullah Khair. Bila sebut Abdullah Khair Kuais, dia kata Abdullah Khair maksud dia hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku Kuais, dia kata Rah bukra jihana istani, esok aku tunggu hang. Tuan-tuan, esok nak pi tak pi? Saya pi. Saya duduk belakang. Elok pukul 12 nak habis dah. Tiba-tiba dia angkat kepala. Ainal Abdullah Khair. Dia sebut nama saya, dia ingat. Saya duduk belakang. Mampu kena dah. Maujud ya Syekh, ta'al garib hina. Mari duduk dekat sini. Dia ingat nama tuan-tuan. Lah kali saya pun kesot pi lah. Okey, nabda di suratul Fatihah. Bismillah, dengan bismillah dia kata. Saya baca bismillah, dia pegang lidah, dia tarik. Aku penampak orang tua ni cuma
syahid terus orang tua ni. Tapi saya sabar. Sebab sebut lahjah Melayu kan, bismillahirrahmanirrahim, lahjah Arab. Kita bismillahirrahmanirrahim wala qala mampu. Tu Pak Imam tu sepatutnya sebut lahjah Arab sikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan suara sedap, sound sedap. Makmum tu ini baca alhamdulillah, duduk belakang wajaknya Pak Imam bila nak habis Pak Imam kan. Ini sebab tu kena berguru. Hari kedua bismillah, habis bismillah khalas, dia kata roh bukra jihena, esok datang pula. Saya dalam hati aku tak mau baca dah, tapi saya sabar bang. Saya mai pula, mai habis kelas dah. Aina al-Abdullah Khair? Mana Abdullah Khairi? Mawjud ya Syekh? Ta'al hina. Nabda bi suratul awal min suratul Fatihah. Alhamd. Saya alhamdulillah. Wah, dah nampak. Saya dalam hati ni 3 kali kena dah ni. Aku sabarnya ni. Aku tampak hang mampus tu Ni orang utara jahat tuan. Mulut kasar, aku tampak hang ayat, tapi hati je. Saya sebut alham. Alham, dia tanya apa? Alham, laham laham khinzir, laham bakar, laham dajjal, laham alham maksud dia daging. Dia tanya daging apa? Daging babi, daging ayam, daging lembu, daging apa? Saya kata, syuf, tunjuk. Ha kecil. Sebab tu kena berguru. Kalau baca kitab ALHAM nak baca apa? Alham ke alham? Sebab tu adik kena berguru. Alhamdulillah kamu mengaji hafal Quran. Siapa dah hafal 30 juzuk? Ada tak? Tak ada. Siapa 15 ke bawah? Tak ada. Siapa 3 ke bawah? Tak ada juga. Hampa mengaji apa? Tak apa ni. Adik hafal, adik tuan-tuan, syukurlah siapa ada anak hafal Quran. Dia memudahkan orang hafal Quran. Mereka ini akan bagi syafaat keluarganya 10 orang di padang mahsyar esok. Ni, tuan-tuan tengok ni, untung memudahkan mereka hafal Quran. Bagi mereka hafal Quran, Allah tuan-tuan bagi mereka 10 orang untuk beri syafaat esok di akhirat. Orang yang hafal Quran, untung. Ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Habis tu Iyyaka na'budu. Hari berikutnya iya saya baca Iyyaka na'budu. Kita mengaji macam tu, Iyyaka na'budu. Dia buh nampak ni, rupanya laisa Iyyaka na'budu, iya kena tasyrik. Betul tak adik kan? Bila mengaji tengok tok guru tu tak, tengok lahjah mulut kan kalau dia, sebab tu orang mengaji taranum tu dia nak sebut tu innal ladzi tu no, sampai huat mulut tu sebab mengaji taranum. Sebab tu dia cakap pun lama tak jumpa berindah masuk. Kan baru ni dia viral kan. Tengok dia ni baca Quran kan, rupanya berindah masuk. Tuan-tuan faham lah tu. Tu tuan-tuan kena berguru. Bila berguru tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan yang dikasih, habis walam da tu bukan da, walam da ni kena letak kat taring kan, kita mengaji kan betul tak sini kan, walam da cuba try tu. Itu Jawa masuk Islam, walam boleh. Walam da kena letak ni. Sebab tu jadi imam, tolonglah siapa tak ada gigi, abang-abang kita ni suruh pakai gigi palsu. Pakai gigi palsu tu bagi senang sebut walam ba kan, ni sebut ni. Kalau tak ada gigi palsu, suruh dia pakai gigi palsu, letakkan dengan poliden. Takut lagi walam Allah. Sebab pernah berlaku tuan-tuan di pasar gudang kan, suami ni tengok-tengok masuk waktu, dia ambil gigi dah, rupanya dia tak tahu dia bubuh gigi dia dalam cawan. Biasa kan orang gigi palsu dalam cawan. Bini dia tidur bubuh dalam cawan juga, jadi gigi bini duduk di atas. Dia tengok-tengok, Allah, lambat dah khatam. Ambil pun, ambil sampai ni azan tu bohong. Awak dia tak mau lekat.
Dah tak dekat. Kawan pun tak boleh. Ya tak. Tak dia jadi macam tu. Bila macam tu nak sebut tak boleh tuan. Dia azan jadi macam mana? Macam pasir gudang juga. Macam Formula 1 kan. Gigi tak ada orang. Sebab tu kakak, kalau suami nak jadi imam, gigi tu pasang lah. Nak sebut tu walam balin, tu kaedah yang betul. Hari ke-10 khalas. Habis-habis dia pegang tangan saya. Ajastuka hadha suratul Fatihah min Jibril ila Muhammad ila Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan ingat tak Abdullah bin Abbas? Yang Nabi bacakan doa kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa ja'alhu min ibadikas salihin. Ya Allah, bagi dia faham agama, faham Quran melalui Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan, Abdullah bin Abbas kuburnya ada di Taif. Tuan-tuan, hebat Abdullah bin Abbas. Ketika dia meninggal, mereka angkat jasadnya masuk ke dalam niang ni. Tiba-tiba terdengar tuan-tuan, dia ini Allah fahamkan dia ilmu takwil Al-Quran. Ketika mayat masuk dalam kubur, tiba-tiba terdengar dalam kubur itu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa tuan-tuan? Abdullah bin Abbas. Ni dia dapat sanad ni melalui Abdullah bin Abbas. Amru Samit turun ni sampai dekat dia ijazah kat saya. Saya pun khabil tu hadal ijazah, aku terima tuan-tuan. Saya cium tangan dia, sepeluk dia, secium dahi dia. Bang, ilmu bila berguru tuan-tuan akan rasa nikmat. Sedap nak cerita tak reti. Siapa yang pernah berguru, ibadat sedap. Tuan, sedap macam mana? Nak cerita tak reti lah. Tuan-tuan tengok ni. Ni ayak sejuk nampak. Ni ayak sejuk ni. Ayak biasa aja saya minum. Biasa lah. Bang, cuba tuan-tuan bayang aja. Ayak ini telah diperahkan 5 biji. Ayak ini ayak oreng. Ni bayang aja. Sekarang saya nak minum ayak oreng ini. Ya Allah, masamnya. Awak hantarlah ayak ni. Pasal apa tuan-tuan telah ayat dia? Sebab tuan-tuan pernah merasai air oreng tersebut. Macam tu ibadat. Siapa pernah buat? Nak cerita tak reti kecuali dia pernah buat. Bang, sebab tu ibadat kena buat. Ilmu kena berguru, dia akan rasa nikmat. Al-ilmu bila amalin kal sajar bila samar. Ilmu tak amal, seperti mana pokok tak ada buah, tak rasa sedap. Sebab tu kena berguru bang. Dah habis-habis ijazah tuan-tuan, saya cium peluk dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Di sebelah saya ada seorang cikgu orang Kok Diang. Setiap kali saya baca dia ada. Setiap kali saya baca dia ada. Setiap kali dia ada saya baca. Dia tepuk paha saya. Ustaz, abang kata syekh saya pun nak baca juga. Kan? Pasal orang Kok Diang ni dia panjang belakang. Tahu pasal apa? Mat Arif Lin Sukun. Nak baca juga. Saya pun orang Kok Diang ni sama orang Balin lah. Balin Kok Diang tu lepas tu lah. Dia cakap tak today. Kan orang Bali kan tak today. Satu lagi bilik A. Pernah saya bawa penceramah daripada tabung haji, ceramah di Baling. Ceramah okey pula jemaah-jemaah haji. Lepas kursus kita tunggu bilik A. Rupanya Baling bilik A, bilik ayak. Tengok-tengok jemaah Baling semua dalam bilik ayak. Rupanya bilik A, bilik ayak. Satu lagi orang Baling tak today. Tak today. Siapa orang Baling? Tak today tu maksud dia tak tahu lah weh. Mak Saleh main tanya, what is the day for today? Tak today. Orang Balin tuan. Sebab tu tuan-tuan ni, dia tanya anak saya apa nak baca juga. Saya kata okey tak apa, sikit satu. Ya Syekh. Dia pun angkat kepala. Limadha? Kenapa? Hadha sadiqi, ini kawan aku ni, huwa yurid an yaqra'ul Quran. Dia pun nak baca Quran, Fatihah bas, Fatihah saja. Syekh ni bah, tengok kawan saya pun tak, dia buat tangan macam ni lah. Itlaq barra. Tuan-tuan faham tak dalam bahasa Arab? Itlaq barra ni maksud dia boleh belah. Itlaq barra ni kasak ni bahasa. Kalau dia kata barra, barra tu beredar. Kalau itlaq barra boleh belah. Saya pun, cikgu, dia halau cikgu. Cikgu ni pun bangkit nyonyong-nyonyong belah ha.
Saya tanya, ya Syekh, limadha? Kenapa? Mata buta bang, umur 120, makcik, ibu, ni gigi tersusun, berseri wajahnya, tak boleh bangun. Dia kata apa? Hadzal rajul, lelaki itu, laisa salatul fajr, tak semayang subuh hari ni. Saya duduk, ya Allah, 10 hari dah. Dia kata cikgu ni tak semayang subuh. Saya ni bukan baik sangat pun. Saya pun kesok pelan-pelan sebelum dia kata barwa, biar aku belah. Sebab kita kalau kata barwa tu maki kan. Benarnya Arab barra tu beredar. Barra. Sebab tu kadang-kadang makcik yang semayang tengah jalan dekat Masjid Haram, usalli Allah Arab barra tu disuruh beredar. Kita baru angkat takbir, barra. Tak faham bahasa. Satu lagi Arab dia sebut haram. Haram ialah sembahyang sebelah isteri. Arab akan sebut haram ya habibi. Haram sembahyang sebelah isteri, putih saf. Dia sebut haram. Kita haram apa? Haram teretau mampu pi. Orang Melayu cukup tu. Dia sebut haram tu putus saf, sembahyang sebelah isteri. Saya pernah marah isteri saya, hang jangan sembahyang belah aku, hampir sembahyang tempat lain. Dia kata, abang kalau hilang macam mana? Tak hilang telefon ada. Tak hilang ya. Tampak cuma. Tak kata macam tu kan. Dia pun pergi semayang. Saya marah isteri saya pun semayang lah tuan. Allahu Akbar, rokok, tidak sujud. Sujud, angkat gelap, tak boleh. Angkat tak boleh. Pasal apa tak boleh ni? Tengok duduk dalam stong tok Arab perempuan. Nak angkat tak boleh. Lah kali tak tengok atas, kalau tengok alhamdulillah tuan-tuan. Marah bini, banyak kes tuan-tuan semayang dalam kain tok Arab perempuan tu. Lah kali angkat tok macam tu tuan-tuan. Sebab tu ni bila kata macam tu, saya pun bangunlah. Pergi cari tadi. Cikgu Maisat, pasal apa? Cikgu tahu tak pasal apa Syekh tu halau? Tak tahu. Dia kata cikgu tak solat subuh betul ya? Saya semayang Tapi hari ni saya bangun lewat sikit. Saya semayang subuh pukul 9 pagi. Rupanya dia khada tuan-tuan. Syekh tu tahu kata dia tak solat. Kerana apa? Kerana hati yang penuh dengan cahaya. Allah buka hati dia, boleh pandang hati orang lain. Kerana apa tuan-tuan? Itu guru yang mursyid. Sebab tu kita kena berguru. Sebab tu abang-abang tolong berguru, baca Quran, tolong mengadap. Nak jadi imam, Fatihah bagi betul. Yang kedua apa? Sebagai seorang lelaki, boleh baca doa lepas solat. Suami kita boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bunyi macam tu rupanya dia tak baca tuan-tuan. Dia duduk jenis tu pun ada. Boleh baca. Di antaranya apa? Nak baca doa mesti ada alhamdulillah, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian bacalah doa apa pun. Boleh. Kalau boleh tuan-tuan, wahai lelaki-lelaki yang jadi suami imam, tolong hafal ni doa lepas sembahyang. Tolong bagi boleh. Kalau tak panjang pun 5 doa menjadilah. Pertama apa? Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi adapun Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Yang ni kaedah tukar banyak orang tak betul. Jadi imam kalau seorang rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bila jamak tukar bagi betul. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Banyak jadi imam kita boleh dengar Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabb. Dia campur habis. Segala jamak, segala seorang, pondan, semua campur. Tu pun jadi imam. Sebab tu kena tahu tuan-tuan. Nak jadi imam, baca doa biar guru dengar. Bila tolak kita confident tuan-tuan, ni doa ni kena hafal. Jangan pernah satu masjid tuan-tuan jadi imam berpuluh tahun dia ni zikir Allahumma ja'alna minan nar, Allahumma ja'alna minan nar, Allahumma ja'alna minan nar. Habis-habis sembahyang doa saya panggil, boleh nak jumpa Pak Imam. Pasal apa ustaz? Dia baca tak betul. Imam tu ustaz jangan tegur ustaz, dulu kini selamanya ustaz. Kalau ustaz tegur mampus ustaz. Saya kata dia baca tak betul, kami duk tengok lama dah betul Dia baca Allahumma ja'alna minan nar, sepatutnya Allahumma ajirna minan nar. Dia sebut Allahumma ja'alna, Allahumma ajirna, minta jauh daripada api neraka.
Tahu dia baca apa? Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami ahli neraka, ya Allah. Semua pakai ikut. Allah, tuan-tuan jaga bang. Sebab tu kena berguru, baca bagi betul doa tu. InsyaAllah kita jadi imam confident. Orang lagi. Yang kedua, doa salat. Yang ketiga apa? Boleh buat tahlil. Kakak, suami kakak boleh tak? Balik tak pergi cek. Bang, duduk. Imam. Suruh dia jadi imam. Tak boleh jadi imam, kakak jadi imam. Yang kedua, suruh dia baca doa salat. Kurang-kurangnya lima doa. Suruh ni sebagai seorang lelaki kena ada ni. Yang ketiga apa? Boleh mulakan tahlil. Sila ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wassalamuhu alaihim wa alaihim ajma'in wa ila khususil ruh ahli al-qum minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hadhihi niyyah sya'ulillah lahumul fatihah. Suami kita boleh kak? Suami macam tu golek kepala awal lagi tengok teruk dia ni boleh macam tu. Hebat tuan-tuan. Ini bukan hadis Nabi, ni orang Melayu. Kalau ada ni 5 ni insyaAllah. Yang ketiga, boleh buat tahlil. Ada orang kata tahlil bid'ah. Bang, saya dah sebut bid'ah bukan apa yang Nabi tak buat bid'ah. Silap. Bid'ah apa yang tak ada nas itu bid'ah. Banyak orang kata kalau Nabi tak buat bid'ah, tahlil Nabi tak buat bid'ah. Bang, bid'ah apa yang tak ada nas itu bid'ah. Terbina hukum dengan 5. Ni 5. Pertama, Al-Quran, hadis Nabi ataupun sunnah. Yang ketiga, fatwa sahabah. Yang keempat, ijma' ulama'. Yang kelima ialah qiyas. Terbina hukum dengan 5. Sebab tu bila orang tanya saya, Ustaz, apabila orang mati diazankan boleh tak? Saya tak berani jawab. Saya tanya seorang ulama', dia kata ambil yang kelima, qiyas. Kerana apa? Ketika kita lahir diazankan, apa salahnya qiyas ketika mati juga diazan untuk hantar dia bertemu dengan penciptanya? Ada hukum tuan-tuan, rupanya ada nas qiyas. Begitu juga dengan ni tahlil. Tahlil macam mana? Tahlil saya nak tanya, tengok dalam Imam Nawawi kata Quran itu sampai kepada mayat. Ada orang kata tak sampai. Nabi pernah ambil pelepah tamar, dipotong, dipacak, dikubur. Pelepah tamar itu berdoa kepada mayat. Tuan-tuan, kita manusia doa takkan tak dapat. Ni pelepah tamar letak doa selagi mana pelepah tamar itu tak kering, berdoa kepada mayat. Kita yang hidup tak sampai orang kata buat tahlil bid'ah. Tahlil tu apa? Kan semua ayat Quran. Semua betul dia baca apa? Qul huwallahu ahad Allahus samad lepas Fatihah. Ada tak tahlil selain lain? Tahlil tu. Tuan-tuan, marilah kita duduk ramai-ramai. Ada macam tu, ada macam tu. Mana ada? Pernah ada orang buat tahlil macam tu? Oh, dah masuk. Oh. Kalau ada pelik tuan-tuan. Tahlil semua ayat Quran. Ayat Quran dia tak dapat. Orang yang baca dapat apa lah? Ni, tidakkah kita lalu kat kubur? Nabi kata berikan salam. Apa salam dia? Assalamualaikum ya ahlal diyar darul qaumin mu'minin insyaallah wa inni bikum lahiqun. Nuh, orang kubur jawab tak? Betul ke jawab? Tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Itulah salam yang kita tak mau dengar. Betul tak? Oh tuan-tuan, bagi salam, Assalamualaikum ya ahli kubur. Tiba-tiba dia dengar Waalaikumsalam. Mati tu kita. Mereka menjawab walaupun kita tak dengar. Kita salam dapat, tidak disebut lagi waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang berdoa. Tidakkah dalam majlis tahlil tu ada anak soleh? Anak soleh tak boleh doa, imam tu doa Allahumma ighfir lahum warhamhum. Anak amin dapat pahala tak? Ada orang kata bid'ah bang, Allah tak tahu. Ni buat tahlil, boleh buat tahlil. Lepas buat tahlil boleh berdoa. Ni boleh doa. Doa tahlil, tolong hafal. Tak mahu ada Melayu, ya Allah ampunlah dosa yang mati ini ya Allah, kerana aku tak mati lagi ya Allah. Tak mau baca doa tahlil biar hafal. Makcik balik cek lagi. Dan yang terakhir, boleh sembahyang jenazah. 5 ni ada, lelaki sejatilah duduk di bakar arang ni. Kalau tak ada yang ni, kunyit lah namanya. Tolong ni makcik tolong cek. Yang terakhir ialah salat jenazah. Sesiapa yang salat jenazah, dia dapat 1 khirat. Nabi kata
Lalu sahabat bertanya, satu qirat tu berapa banyak mana ya Rasulullah? Satu qirat itu sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu 16 km, lebar 32. Sesiapa yang solat jenazah, mengiringi jenazah, dapat 2 qirat. Tu dia. Kalau boleh, wahai lelaki, tolong bagi boleh solat jenazah. Ada orang kata, ustaz saya niat tak kerti. Kan pergi Mekah kan, as-salatu 'alal amwat wattif yarhamkumullah. Mayat apa? Kita tak tahu kan? Mudah. Sahaja aku semahyang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Mudah. Tak payahlah usalli. Laki ke perempuan ni? Usalli, hentamlah. Usalli ala hazihil mayyitah. Perempuan. Kita tak faham sebab dia sebut bahasa Arab. Dia nak usalli ala hazal mayyit. Mana satu? Sahaja aku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Imam tanggung lah. Kita pun Allahu Akbar. Dia mula-mula apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Kemudian apa? Allahu Akbar. Apa dia? Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Apa dia? Doa. Allahumma ighfir lahum. Jamak. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Kalau kita tahu mayat lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Kalau pondan, ada anak murid saya tanya, ustaz kalau pondan macam mana? Kalau pondan, Allahumma ighfir lahu. Jangan buat macam tu. Tu saya merapu tuan. Saya pergi balik doa. Kan? Mampu ya tuan. Jadi kita lancar tabung masjid. Sebenarnya tuan-tuan, nanti kita nak lancarkan kutipan untuk Syria, bawah Mapim. Jadi tuan-tuan yang bawa duit lebih, di belakang di belakang nanti ada tabung. Tuan-tuan masuk dalam tabung tu untuk bantu Syria. Sekarang ni mereka dah beli dah berapa ambulan hantar ke sana. Sekarang negatif 6 darjah Celsius. Teruk tuan, kesian kat mereka. Mapim dah balik, Sani dah balik dah. Dan saya di antara orang yang bertugas untuk mengutip dana-dana Mapim. Tuan-tuan yang buah ni tabung masjid, jangan lupa buah satu lagi tabung untuk bantu Syria. Nanti bubuh lah, sini buah RM2, sana buah 20. Sana bagi banyak sikit lah tuan-tuan. Tolong kita masjid Kuning Baru ni dapat 13,000 tuan-tuan. Masjid ni malam ni 20 sudahlah, jangan banyak. Baru ni buat dekat Sani Arabi, Mat'am tu 90 orang datang. 90 orang tu bukan orang lelaki, perempuan semua. Kutipan 90 orang tu 20,000. Dia orang bagi dengan rantai gelang, bagi semua habis. Makcik gelang, bagi habis 90 orang tu dapat 20,000. Masya-Allah no. Jadi tuan-tuan tak pergi bantulah. Jadi kita teruskan ingat solat. Bila Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Senang apa yang macam tu? Allahu Akbar. Nak doa boleh, tak doa pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tuan-tuan, wahai lelaki-lelaki kena ada 5 ini. Makcik tolong sebut. Bonda boleh tak? Yang pertama, suami kita kena ada apa? Senyap terus haram, tak faham apa? Yang pertama apa dia? Imam salat. Yang kedua apa? Tak dengar pun. Semayang mayat tak mati lagi doa lepas semayang. Mereka nak doa bagi mati tengok. Teruk betul lah isteri kita ni. Dia nak tanya lah kakak siapa yang datang dengan suami dia? Angkat tangan tengok. Yang datang dengan suami, angkat dah tengok ramai berapa orang? 1, 2, 3, ada 20 orang dah. Oi, ramai kak. Siapa datang dengan isteri dia? Angkat tangan. Oi, 4 orang ada. Kakak datang dengan suami mana teruk betul, tak mengaku tengok. Tu terah duk hidup tu, tak mengaku kata bini mati pakai doa tuan-tuan. Cuba tu kakak, kalau suami mati jangan susah hati, kahwin lain. Kahwin lain. Sebab kita akan bangun mana suami yang paling soleh, bukan paling akhir, paling soleh kau. Siapa ibu tunggal? Angkat tangan tengok. Oi, ramai abang. Ibu tunggal ramai rupanya. Kahwin lah insyaAllah. Ada seorang makcik jumpa saya dah kahwin 3 lah ustaz, tak mau bangun, tak mau. Tapi itu macam mana? Saya tak mau kahwin lah, saya nak bangun dengan 3 sekali.
Saya kata mana boleh, yang mana paling soleh? Yang tu lah, tiga-tiga soleh. Saya kata soleh macam mana? Yang pertama Soleh bin Man, yang kedua Soleh bin Din, ketiga Soleh bin Ayub. Itu tak boleh pakai tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ini lima. Dan orang lelaki, orang perempuan, orang perempuan dia makmum. Bila kata makmum tuan-tuan, saya nak bagi tahu, makmum ni mengikut psikologi. Saya psikologi. Orang perempuan dia akan cakap banyak. Sebab tu kita kena faham. Orang lelaki dia tak cakap banyak. Orang lelaki dia bercakap satu hari 7,000 perkataan. Kakak kena faham ni nak bagi tahu ni, lelaki 7,000, orang perempuan 27,000 perkataan satu hari, mengikut psikologi. Sebab tu saya duk ceramah di depan tu, depa duk cakap di belakang. Sebab baru 26,000. 1,000 lagi tu kuajaknya ustaz duk kutuk kami. Dia duk kutuk saya. Tengok orang lelaki ni, kalau cakap lagi sampai pukul 10 balik tidur, 7,000 dah habis dah. Kakak balik lagi, cuba tengok. Dia dah habis 7,000, kakak panggil, bang, makan. 7,000 dah habis. Tahu bunyi apa? Cepatlah. Dia habis cakap dah tuan-tuan. Sebab habis 7,000 dah. Sebab tu orang perempuan tuan-tuan dia cakap banyak. Bila cakap banyak itu biasa, kita kena faham. Dan orang perempuan ni nak bagi beza ni. Bila kita faham baru kita tahu orang perempuan fikiran dia kompleks. Sebab tu kita bila nak pi mana-mana, siapa keluar dulu? Saya nak tanyalah makcik, kakak, siapa keluar dulu? Mana, jangan bohong, lelaki keluar dulu. Masuk dalam kereta. Pon, pak dah. Orang perempuan dia kompleks, dia nak fikir semua. Terus nak keluar tu, dia duk fikir, ish, gas tutup lagi tau. Allah, pintu tak kunci lagi. Ni anak pampers tak ambil. Allah, dia fikir. Laki senang lah. Dia nak bayar bil elektrik, dia fikir hak tu lah. Bil elektrik. Jangan duk haram spender pun tak pakai. Orang lelaki ni, dia fikir cukup simple. Sebab tu orang perempuan ni, dia fikir kompleks. Dia teliti. Orang lelaki tak teliti. Betul, kalau pi kedai, kita nak 9 barang satu kedai ada. Orang lelaki senang, 9 barang satu kedai. Pergi ambil topi, baju, spender, seluar, semua ambil. Berapa? Orang perempuan dia nak 9 kedai ada satu barang lah. Senang, dia pergi pilih. Teliti, belet. Dia belet-belet, dia beli lah. Ni nak raya ni, nak main raya ni, saya sanggup duduk dalam kereta tak apa lagi 5 jam. Pergi beli. Dia pergi beli, dia balik, dia beli lah. Dia kata tak jumpa. Tak ada abang, tak ada 5 jam. Saya kata tak ada, tengok aku beli. Kita pipi, ambil ni ada. Tengok orang lelaki. Orang lelaki dia biasa, tapi orang perempuan dia kompleks, dia teliti. Sebab tu orang lelaki tuan-tuan, spender dia dalam kotak. Betul tak? Orang perempuan spender dia gantung. Boleh belet, oh renda kena ada. Orang lelaki ambil lah, Polo XL, haram tak tengok dalam. Balik-balik CS. Nak hantar malu, balik pakai juga sampai meri. Sebab tu kita kena faham. Ni bila faham, rumah tangga kita akan bahagia. Orang perempuan dia teliti, teliti sangat pun susah. Tapi kalau tak teliti, problem juga. Orang perempuan tak teliti, dia beli spender macam orang lelaki juga. Ambil juga. Orang lelaki, bini lelaki dia pun tak teliti, ambil juga. Ambil. Orang perempuan tengok-tengok seluar spender lelaki. Boleh pakai, tak apa. Kita ambil seluar spender perempuan. Oh, problem oh. Dia ke depan kecil, dia boleh keluar ke tepi oh. Sebab tu tuan-tuan, ini menunjukkan kita ni kena faham. Hampa gelak apa betul. Dan nak cerita ni, bila faham tu, maka rumah kita mesti ada mawaddah, rahmah, kasih sayang dan belas kasihan. Baru kita faham. Lagi apa? Orang lelaki bila dia putus tuan-tuan, dia senang untuk terima semula. Dia putus, mai bini pujuk, dia boleh terima balik. Tapi orang perempuan kalau putus, susah nak terima. Sebab tu abang ni, kalau abang kahwin lain terentak hati, susah nak terima. Abang terus terang, tolong abang ni yang nikah seorang lagi, try abang malam ni tidur luar lah.
Kan? Kalau bagi dia serentak hati, tak ada harapan nak pujuk. Susah bang, tuan-tuan. Orang lelaki ni senang, serentak hati kita pujuk. Kekak senang kak, senang pujuk. Ya, buat nada sayu ya bila marah. Ni masak belum? Belum lagi bang. Lemah tu weh. Dia kata apa? Ini tak payah masak, jom masuk bilik ya. Lemah tu weh. Tapi kalau orang perempuan terentak, susah nak pujuk. Kan? Kita balik kerja, siapa yang suruh? Yang masak nasi ha? Bini kata apa? Masak apa? Balik sekali tak? Letih semua masak pula. Tapi dia masak tak? Orang perempuan walaupun marah dia masak tak? Dia masak dengan perasaan marah. Tung tang tung tung tang tung tang. Laki ni nak pergi tengok takut belanga terbang. Lain kali duduk dalam jamban, duduk tunggu. Bini siap masak. Abang, siap. Kawan tu tengah berak, tai naik balik tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang lelaki ni tuan-tuan, bila putus senang dipujuk. Orang perempuan kalau putus hati tuan-tuan, susah. Tapi kita kena faham tu. Bila faham tuan-tuan, maka keluarga kita bahagia. Macam mana nak bahagia? Pertama, mesti ada komunikasi berkesan. Orang kata apa ustaz nak cerita psikologi? Saya memang psikologi. Bidang saya bidang psikologi bab rumah tangga. Jadi saya nak cerita tuan-tuan, bila faham ini, nak bagi rumah tangga bahagia, pertama komunikasi mesti berkesan. Kalau boleh mesti ada humor dalam rumah tangga. Ayah jangan cengeng sangat. Tolonglah ayah-ayah, jangan nak tunjuk ego sangat. Bila ada mesra tu ada humor sama. Masak belum? Tak apa, tak masak lagi. Jom kita makan kedai. Ni ada humor. Kena ada juga. Sedap tak sedap, yang masak sedap lagi. Dia masak haram tak sedap, ke darah pilah. Tapi unsur humor tu ada lawak sikit kan, ada pegang-pegang bau, ada peluk-peluk, mesti ada tuan-tuan. Rumah bahagia, rumah tangga bahagia. Seterusnya apa? Mesti menerima kekurangan yang ada antara kita. Orang lelaki ada kekurangan, isteri kita juga ada kekurangan. Orang perempuan menutup aib kita, kita kena terima kekurangan yang ada. Jangan nak tunjuk kata kita hebat. Bila terima kekurangan, kita akan duduk rumah tangga bahagia. Yang seterusnya, selalulah tuan-tuan buat program bersama. Sebab tu saya tanya tadi, siapa yang datang dengan suaminya, tolonglah datang bersama-sama majlis ilmu. Pergi mana terlalu bersama. Sebab besok kalau suami kita mati kak, susah dah. Kita tengok baju dia pun kita menangis, kita teriak. Sementara kita masih hidup ni, nak pi mana pilah sekali. Ada di kalangan kita umur 60 duk bergaduh lagi. Bergaduh apa, nak mati abang? Layan bila. Layanlah kau, oi suami-suami kita ni. Nak mati dah pun. Ni duk berkelahi lagi. Allah, duk pikir. Ingat kita pikir dunia, Allah tarik sifat Allah tu masuklah hati. Bangun pagi duk fikir cucu nak pergi hantar sekolah, anak duk fikir ni dunia ni. Bang, fikir dunia, Allah lari dalam hati. Bangun pagi yang umur 60 ke atas, 50 ke atas ni, bangun pagi, ya Allah hari ni aku nak baca Quran, ya Allah. Fikir yang tu bang. Sudahlah. Imam Ghazali tuan-tuan, dia mengajar umur 40 dia tak mengajar lah. Dia konsentrate menulis. Sebab apa? Dia bersiap untuk menghadapi saat kematian. Kita 60 duk fikir lagi kereta nak buh sport rim baru. Oh sudahlah weh. Ni kalau boleh ni fikir ni, aku nak semayang ni, semayang duha hari ni, aku hari ni nak sedekah ni, fikir tentang akhirat, maka Allah akan ada kat kita. Tapi bangun pagi duk fikir dunia, Allah tak ada bang. Tak ada macam oi. Duk fikir ni. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, mesti ada bersama-sama. Yang seterusnya, keluarga bahagia ni mesti tunjuk teladan. Teladan yang baik. Teladan baik macam mana? Sebab tu saya kata suami yang baik boleh jadi imam, kakak jadi makmum. Anak tengok, anak akan ikut. Anak akan ikut. Ni kalau boleh suami-suami, bila isteri ni kita keluar nak pergi kerja, isteri tolonglah pegang tangan, cium tangan suami. Anak tengok, cium pipi suami tu, cot. No, cium-cium tu terus dia senyap. Lepas tu dia kata apa? Tak jadi pergi kerja, dia kata. Ni tuan-tuan, layanlah sementara hidup kita ada. Yang seterusnya, jangan lupa ibadat kepada Allah. Dalam keluarga ni nak ibadat macam mana? Simple aja. Kalau keluarga kita selalu kena sakit, selalu sakit, maka kata Nabi, kalau keluarga tu selalu sakit, sumu tasrihu, puasalah nescaya kamu sihat. Siapa yang keluarga selalu sakit, tolonglah biasakan dengan puasa. Nabi kata sumu tasrihu, puasa sihat. Keluarga kita hati rasa tak tenang, sempit,
maka banyaklah baca Quran. InsyaAllah hati jadi luas. Rumah yang dibaca Quran, tuan-tuan, malaikat tengok di langit bercahaya. Quran selalu bacalah. Tuan-tuan. Seterusnya, tidak bahagia dalam hidup, solatlah pada awal waktu. Keluarga kita kena solat awal waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat awal waktu. Imam suami kita, kakak jadi makmum, anak makmum. InsyaAllah tuan-tuan, bahagia keluarga kita. Cepat marah, suami cepat marah, isteri cepat marah. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah 3 kali. La taghdab, innal ghadab minas syaitan. Asy-syaitan minal ma' min nar. Syaitan daripada api. Tudfi'un nar bima, dipadamkan api dengan air. Kalaulah nak marah, tolong ambil wudu. Tolong ambil wudu. La taghdab, la taghdab. Jangan marah. Kalau marah, tolong ambil wuduk dan astaghfirullahalazim. InsyaAllah down. Tolong tuan-tuan, nak jadi keluarga yang hebat. Seterusnya, jika suami isteri gelisah, perbanyakkan doa. Doa apa? Saya nak bagi 4 doa. Tolong ibu-ibu ayah hafal doa ini. Catat aja. Pertama, Al-Imran 38. Doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Al-Imran 38. Catat, balik baca untuk anak-anak kita. Ya Allah, berikan aku ya Allah zuriat yang terbaik. Kau dengarlah doa aku ya Allah. Al-Imran 38. Seterusnya tuan-tuan, hati gelisah, doa apa lagi? Doa Nabi Ibrahim. As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Doa supaya anak kita jadi anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. As-Saffat 100. Yang ketiga, yang ni Nabi diajar oleh Jibril alaihissalam. Surah Al-Furqan 74. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau jadikan pasangan aku dan anak aku penyejuk mata. Kau jadikan anak aku seorang pemimpin. Tolong doa ini. Rabbi Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Nabi baca Surah Al-Furqan 74. Yang keempat, yang terakhir, doa yang Nabi baca kepada Anas bin Malik. Cari Bukhari 6335 hadis tu. Apa dia? Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikan kepada dia, doa kepada Anas, malan harta, wa waladan anak, wa barik lahu, dan berkatilah tuan-tuan anak dan harta ni. Doa tuan-tuan untuk anak-anak kita. Satu lagi doa, kalau suami cengeng atau cengeng, suami garang tak mau dengar kata, tengok dan catat tu. Tolong baca ayat Quran surah Yusuf ayat keempat. Balik baca tu. Suami tak mau dengar kata, semayang pun tak mau, terus baca apa? Iz qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Berkatalah Yusuf pada bapakku, aku melihat 11 matahari, bulan dan bintang sujud kepadaku. Ikut perintahku. Sajidin kakak ulang 3 kali. Mana suami tak mau dengar kata, isteri tak mau dengar kata, anak tak mau dengar kata, baca dekat nasi. Kakak baca dekat nasi kak sampai sajidin tu tiup, kemudian bagi suami makan. InsyaAllah dia dengar kata kita. Kalau baca-baca tak mau dengar juga, pegang nasi tu buh kepala, padan muka, tak mau dengar sangat. Tu. Kemudian apa? Kalau tertekan, depres, Allah tensionnya, ibu ayah senang aja, keluarga bahagia, banyak sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ataupun kalimatani, 2 kalimah, khafifatani ala lisan, mudah disebut, habibatani ila rahman, Allah suka, wasakhilatani fil mizan, berat timbangan. Ibu dan ayah, siapa tertekan ni, Allah suka kita sebut ni zikir ini, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Allah suka, berat timbangan, mudah sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Pagi 10, petang 10, Allah mudah tuan-tuan.
Pernah berlaku, saya cerita dalam YouTube tuan-tuan, insyaAllah 5 minit lagi habis. Saya pun tak larat lah daripada Melaka tu kan. Ada seorang mai jumpa saya, ustaz saya nak pergi interview, ada tak kabel-kabel? Saya kata kabel-kabel tak ada. Hang apa yang ni? Apa dia? Allah suka hang, insya-Allah manusia suka. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dia pun pergi interview lah. Duk tunggu tu, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tiba-tiba pintu terbuka. Encik Ahmad bin Umar. Dia pun subhanallahil azim. Saya. Masuk. Dia tolak pintu, patut bagi salam. Dia tolak-tolak, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dia pergi sebut yang tu. Bila sebut yang tu tuan-tuan, rupa-rupanya orang yang interview itu seorang hamba Allah yang hebat. Dia kata pasal apa hang baca yang ni? Dia kata ada seorang ustaz suruh baca, dia kata Allah suka orang suka. Aku suka hang, dia kata. Aku suka hang, hari ni hang dapat kerja. Terus dapat kerja. Dengan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Sebab dia ni baca hadis kot. Kemudian tuan-tuan, dia kerja 3 tahun, dia berhenti. Dia buka tuan-tuan Cakotiau dekat dengan Elmina, dekat Gatri tu, dekat Shahlam. Saya berhenti tengok Cakotiau telur dibasuh. Saya pun tak tahulah telur siapa kena basuh ni. Saya tengok Cakotiau, peminat setia. Terus pia dekat tu ada budak perempuan, adik Cakotiau satu special punya. Rupanya dia dengar suara saya, dia kali-kali dengar duduk dekat dapur. Ustaz! Dia tegur. Saya, kenal saya ke? Ustaz! Dia kata. Dalam hati saya, mesti makan free. Sebab duk tahu dah tuan-tuan, kalau kenal ya free ya tuan-tuan. Kenal saya ke? Kenal lah Ustaz nak kotak special. Tak apa saya buat. Dia pun buat tong, angkat main. Selalu dia kata udang 2 ekor special punya pasal kenal. Sampai kotiau pun tak nampak, udang semua. Kita pun terpaksa pusing tu, dah tolak nak makan tu. Habis makan, pergi tanya, berapa? Ustaz, tak payah Ustaz. Tak payah pasal apa? Saya belanja Ustaz. Tahu dah, tengok. Ustaz untung tuan-tuan. Ni daripada offer saya, Ustaz jadi yang berhormat lah. Dia terlalu lapar. Jadi yang berhormat, dia suruh jadi yang berhormat. Saya kata jadi yang berhormat, Pak, habis jadi Ustaz. Kalau jadi yang berhormat, masuk restoran. Kira semua saya bayar. Saya jadi ustaz, semua pakat berebut nak bayar tuan-tuan. Untung dia jadi ustaz. Jadi yang berhormat bayar semua, minta maaf. Lepas tu dia kata buat saya, Ustaz ingat dah Ustaz, saya minta doa nak pergi interview. Saya dapat Ustaz, saya berhenti Ustaz. Ustaz, duit Ustaz tak guna. Saya kata duit saya laku ni walaupun jatuh sikit 4.3, tapi boleh. Duit Ustaz tak guna Ustaz, tak ada nilai. Tapi ilmu yang Ustaz ajar bernilai bagi saya Ustaz. Saya amal Ustaz. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah mudah tuan-tuan hidup kita. Wahai ibu-ibu ayah, jangan lupa la haula wala quwata illa billahil azim. Dan jangan lupa lagi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dan seterusnya, sesiapa yang rezekinya tuan-tuan jauh macam mana, selalulah tuan-tuan buat baik dengan mak dan ayahnya. Minta doa mak dan ayahnya. Sebab tu abang-abang yang ada, siapa ada mak ayah, tolong buat baik sementara dia masih hidup. Dan abang-abang yang ada ibu, jangan jadikan ibu kita sebagai bibik mengasuh anak kita, tolong. Ada orang bagi anak, mak tengok, bagi mak tu dah tak larat dah, mak 60 dah, tolonglah bagi mak ni konsentrate nak ibadat ni. Dah 60 dah. Duk bagi ni cucu kita, jaga cucu. Tak apa, duk bagi orang, saya jaga. Kamu aku nak jaga, tak larat dah. Bang, sudahlah makcik, oi, bagi orang lain lah. Dia kata dia duk bagi 400. Mentang-mentang 400, hang buat mak hang seperti kulio. Oi, hang tak mau bagi, sudah anak bagi orang lain jaga, 400 kebah. Sebab apa tuan-tuan? Masa kita mana lagi? 60 dah. Tolonglah, takkan konsentrate, bukan nak jaga cucu dah. Ni aku nak baca Quran hari ni. Masukkan tuan-tuan, Allah ada. Masuk dunia, Allah lari bang. Kakak, tolong, aku nak baca Quran, aku nak sembahyang sunat duha, aku hari ni nak zikir. Tolong. Bila ada yang tu, insya-Allah tuan-tuan, hidup kita tenteram. Kalau boleh tuan-tuan, tolonglah buat baik dengan mak ayah. Ingat, redha Allah redhal walidain wa sakhatallah sakhatal walidain. Siapa buat baik dengan mak ayah dia, kan, redha Allah, keredaan Allah terletak kepada keredaan mak dan ayah. Kebencian Allah terletak kepada kebencian mak ayah.
Sebab tu siapa ada mak ayah tolong buat baik. Kalau ada sikit bagi, sikit tanda ingat. Ada 2,000 gaji, bagi 200, tanda ingat dekat mak. Gaji 20,000, bagi 2,000, tanda ada duit, jangan tak bagi. Sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Sebab tu adik-adik, siapa ada mak ayah lagi? Cuba angkat tangan. Siapa mak dia mati dah? Siapa ayah dia meninggal? Ada no? Siapa sini yang mai jumpa ayah dia, dia cium tangan mak dan ayah dia, cuba angkat tangan. Okay, jangan jatuh tangan. Siapa mak dia mai, bukan saja dia cium tangan mak ayah dia, ayah dia cium mak dia. Loh, tak jatuh tangan. Teruk. Dia pi mak dia duk cium dengan ayah dia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, siapa ada mak ayah buat baiklah, insya-Allah murah rezeki. Saya cerita duk ulang benda sama. Saya ada mak dah meninggal tuan-tuan 3 bulan lebih dah. Ni bila teringat mak ni, aku dulu balik bila hari raya mak tunggu dah, lah tak ada mak. Tak ada dah nak cerita, tak erti lah tuan-tuan. Dulu kalau balik hari balik lagi. Ni dia duk makan nasi, kita pergi tengok mak sedap mu, dia boleh ambil nasi suap mulut kita. Umur 50. Ambil nasi suap mulut anak umur 50. Dah tak ada dah mak tuan-tuan, tak tahu nak cerita. Ni raya ni, Allah hati ni. Sebab tu siapa ada mak buat baiklah. Saya ingatlah dulu saya kerja cikgu kan. Ni apa yang ada tu saya bagi mak. Buka-buka ada 200. Pergi rumah mak buka hutang. Buka hutang mak, ambil 200 tu bagi nah mak. Mak hang dek-dek kada dit. Mak saya siam. Dek-dek tahu budak-budak. Tak dek-dek kada dit tu duit nah. Nah, apa faham tak weh? Macam tak faham ni pun. Dek-dek tak ada dit. Saya kata ada mak. Dalam hati tak ada apa mak oi. Mulut kata ada. Mak ambil duit ni, mak pergi beli beras ke apa, mak ambil. Hang bukan ada dit, dia kata. Hang bukan ada. Dia kata ada mak oi, mak ambil lah. Mak doa saya murah rezeki. Mak terus angkat tangan. Ya Allah, bagilah anak aku ni murah rezeki. Saya ingat dia nak bagi balik, rupanya dia ambil juga kan. Kita pun tengok. Dia doa tu, amin mak, terima kasih, cium tangan, cium pipi dah. Sekarang dah tak ada dah nak cium pipi dan tangan dah. Kan saya pun balik 4 jam orang telefon. Assalamualaikum ustaz. Boleh tak mai Teluk Intan? Saya kata pasal apa? Ustaz mai ganti Datuk Dr. Harundin. Saya kata boleh, ada duit minyak sikit boleh. Betul boleh bayar tu Sampai saya ganti Datuk Dr. Harundin sebab dia tak sihat. Rupanya forum tuan-tuan, sebelah saya Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti wilayah. Sebelah lagi pula Datuk Abu Hassan Din. Saya ganti Harun Din. Saya Din apa pun tak ada. Jangan tanya bang, ketak nak mampu Oh, ketak ni. Oh, ketak main dengan orang hebat ni, ketak oh. Ketak, ya Allah ni macam mana panel pertama pula. Saya jenis kaki lawak. Saya kalau ceramah saya buat lawak. Kan? Itu style lah. Ada orang apa buat lawak-lawak, tak buat lawak lena habis. Ni terang tak lawak pun lena. Buat lena pada panjang je dia ni. Buat lawak sikit. Tapi kalau khutbah tak ada lawak ha. Khutbah buat lawak orang marah ha. Khutbah try panggil sekali, tak ada lawak ha. Tuan-tuan dia macam tu. Siapa tidur ha? Jangan tidur baru betul try panggil sekali. Try. Apa nak tidur hamba try panggil aku. Ini baca khutbah, alhamdulillah tuan-tuan nak tidur. Aku elon jalan lena semua. Ni tuan-tuan ni, bila kata macam tu nak buat lawak, depa ni bukan dah lawak. Datuk Dr. Zulkifli cakap macam mana? Kita hendaklah bersyukur kepada Allah. Kita ahli syurga, datang daripada syurga. Kalau dia ceramah macam tu lena habis tuan-tuan. Sebelah pula Abu Hassan Din tak ada lawak juga. Saya pun ni, saya tak ada lawak. Saya tak buat lawak, takut. Saya pun bagi fakta. Lepas alhamdulillah, fakta pertama pam. Fakta kedua pam. Fakta ketiga fakta Dr. Zulkifli dengar. Datuk Abu Hassan. Ni saya ceramah ni dekat sejam 10 minit lah. Bagi fakta macam-macam. Haram daripada kalangan tuan-tuan, hangguk pun tak. Buat macam tak ada perasaan pun. Hangguklah sikit woi. Round kedua tu saya tengok, oh depa hangguk. Saya pun buat gelak. Dr. Zulkifli gelak. Gelak macam bakal jenazah pun.
Ni saya berceramah daripada awal sampai akhir gelak. Ada di kalangan tuan-tuan orang masjid bakar arang haram gelak pun tak. Oh, dalam hati tu apa dia buat gelak. Ni tuan-tuan, habis tuan-tuan, Dr. Zulkifli jumpa saya. Oh, seronok dia kata. Forum dengan ustaz dia kata. Nanti kita forum lagi ya. Dalam hati tobat aku tak mau forum dengan hang dah. Habis depa bagi sampul satu. Saya pun ambil sampul tu, balik rumah. Esok pagi sekolah, sampul tak atas meja. Pergi sekolah, perhimpunan pagi. Habis perhimpunan, pergi kat kantin. Mama, mi goreng satu. Tu pikir balik. Mi goreng apa? Duit mana ada? Hang pun tak bawa sampul tu. Kita pun mama, cancel. Pasal apa pula ustaz? Hari ni hari Senin, saya puasa ni, puasa apa duit tak ada? Pukul 2.30 baru teringat sampul. Balik tuan-tuan pergi cari sampul tu lah. Buka tuan-tuan, Masya Allah, bagi Kak Mak 200 ya. Dalam sampul tu 4 jam aja Tuhan bayar cash tuan-tuan. Dalam sampul tu ada cek. Tuan-tuan tahu berapa cek tu? 4,000. Bagi 200 dapat 4,000. Malam ni jangan 4,000 lah, agak-agak patut lah tuan-tuan. Tapi kalau 4,000 lagi bagus tuan-tuan. Tengok murah rezeki. Sebab dia ingat disebut, nak hebat tuan-tuan, nak murah rezeki keluarga kita, siapa ada mak ayah buat baik. Kalau mak ayah tak ada, siapa kawan-kawan dia yang berkawan dengan mak ayah kita, kena raih mereka, termasuk pak saudara kita. Jangan bergaduh lah makcik abang. Kita dunia ni sementara aja. Kita ahli syurga. Kita nak mati, nak masuk syurga. Kita bukan datang daripada neraka, kita datang daripada syurga. Tak layak kita masuk neraka. Kita nak masuk syurga. Sebab tu kita nak keluarga kita semua nak masuk syurga. No, marilah kita sama-sama tarik keluarga kita. Ingat, hidayah bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sampai aja. Kalau tuan-tuan marah saya tak suka nak buat macam mana, hidayah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah siapa kamu suka. Saya ceramah aja tuan-tuan. Hidayah tu Allah boleh bagi. Sebab tu tuan-tuan, insya-Allah kita hurai bab keluarga ni semoga ada manfaat. Kita dah fahamlah lelaki perempuan apa tanggungjawab kita. Insya-Allah kita pakat-pakatlah perbetul keluarga kita untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak mau cakap banyak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan lupa ya. Belakang tu ada tabung Syria, tolong bubuh. Makcik, jangan lupa gelang. Kalau tak ada gelang, rantai, bubuhlah. Kita nak hantar tu. Depa negatif tuan-tuan suhu. Sejuk ni. Tikar blanket apa tak ada. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ni kita nak kumpulkan 1.2 juta. Kalau dapat nak bawa, nak beli ambulans, nak buat masjid baru. Basar Al-Asad tembak hancur habis. Yang terbunuh ialah budak-budak Kristian. Tuan-tuan tengoklah dalam TV. Jadi insya-Allah marilah kita bantu Mabim untuk bawa bantuan ke Syria insya-Allah. Dan siapa yang nak bantu sekolah saya, baru ni sekolah saya tenggelam tuan-tuan. Dan saya tak mau kutip derma. Di belakang tu ada kod produk sekolah saya. Pertama ada As-Safa Gel. Siapa sakit lutut, sakit kaki, sakit pinggang, tuan-tuan sapulah insya-Allah. Siapa yang dia ada masalah ni, orang-orang kan sapu dekat tapak kaki. Kemudian tidur, dia panas. InsyaAllah selesa bangun pagi esok. Satu lagi, saya keluarkan minyak wangi baru. Minyak baru ini ada 5 jenama. Kakak dapatkan satu, abang dapatkan satu. Sosfa tu 80, saya jual malam ni 50, nak habiskan stok. Dan minyak wangi tu 30 satu botol. Ada jenama saya, UAK, Ustaz Amtullah Khairi. Dan satu lagi ada baby cushion, orang perempuan belilah. Yang anak saya punya pakai tu tak pakai, dia pakai base water. Jadi boleh bantu Mahat Tafiz saya. Sekian, kita jumpa lagi. 2 rakaat pantun, pergi ke Dubai membeli meruku. Abang semua yang ada ni, bye bye. Kakak semua di belakang, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.